Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sal binti Muhammad Razali bersama dengan rakan kumpulan saya Zainab binti Muhammad Razali dan Nur binti Muhammad Razali akan membincangkan tentang usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan dan pemupukan integrasi nasional di sekolah. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan maksud kesamarataan peluang pendidikan dan integrasi nasional. Kesamarataan peluang pendidikan bermaksud kebersamaan hasil ataupun kesamaan hasil atau output jika diberi input yang sama kepada setiap individu. Jika dilihat daripada aspek pendidikan, ia membawa maksud semua anggota masyarakat mendapat akses pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, etnik dan juga lokasi. Jadi kesamarataan itu dilihat daripada 3 aspek utama, iaitu kemudahan, peralatan dan juga peluang kerjaya. Kita beralih pula kepada maksud integrasi nasional. Disebabkan oleh komuniti yang berbeza-beza adat dan juga bangsa yang ada di Malaysia, ianya bukan mudah untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang mempunyai perpaduan yang utuh dalam membangunkan minda pasca merdeka. Jadi, untuk menyemai dan juga menanam serta mengekalkan perpaduan sedia ada, kerajaan telah merancang satu mekanisme untuk membentuk perpaduan yang utuh yang dikenali sebagai integrasi nasional. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, integrasi didefinisikan sebagai penggabungan dua ataupun beberapa kaum menjadi satu. Jadi manakala nasional pula diertikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bangsa sendiri maupun identiti. Jika digabungkan perkataan integrasi dan juga nasional itu, ia membawa maksud satu proses dinamik untuk merapatkan jurang masyarakat di setiap negeri di Malaysia, khususnya jurang yang terjadi antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Jadi, ianya bertujuan untuk membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya sendiri yang berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Kita teruskan kepada usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan kesamarataan dalam peluang pendidikan, iaitu kerajaan telah berbincang dan memperkenalkan peluang program pendidikan untuk semua, yang mana program ini melibatkan semua kategori masyarakat di Malaysia. Program yang pertama adalah program pendidikan orang asli, peribumi dan pedalaman. Dalam kategori masyarakat asli, KPM, Kementerian Pendidikan Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan Pelan Hala 7 Transformasi Pendidikan Orang Asli untuk memastikan kesaksamaan pendidikan terhadap masyarakat orang asli dan juga peribumi. Ia bagi memastikan orang asli dan juga peribumi mendapat pendidikan yang berkualiti dan relevan kepada keperluan mereka. Jadi, atas dasar ini, KPM telah memperkenalkan SK Orang Asli ataupun SK Asli, yang mana sekolah ini menyediakan kurikulum khas iaitu KAP, iaitu kurikulum asli dan Penang. Jadi, selain itu juga, kerajaan juga telah memperkenalkan K9, iaitu Sekolah Model Komprehensif, yang mana program ini menyediakan kemudahan asrama di sekolah rendah. Objektif utamanya adalah supaya dapat mengurangkan keciciran pelajaran antara tahun 6 sehingga tingkatan 1. Jadi program yang ketiga pula yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap masyarakat orang asli adalah program KEDAP, iaitu KEDAP, iaitu kelas orang dewasa orang asli dan peribumi yang khusus kepada ibu bapa orang asli yang terdapat di Malaysia.
Berikut adalah contoh-contoh sekolah kebangsaan asli atau sekolah kebangsaan orang asli yang terdapat di Malaysia. Sekolah-sekolah ini telah ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memartabatkan dan menjaga hak asasi orang asli di Malaysia. Contoh sekolah kebangsaan orang asli di Malaysia ialah Sekolah Kebangsaan Asli Bukit Ceding, Sekolah Kebangsaan Asli Bukit Kemandul, Sekolah Sungai Melut Asli dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tampoi Asli. Sekolah-sekolah ini terdapat di merata Malaysia dan lebih daripada 92 buah sekolah orang asli telah ditubuhkan di Malaysia. Program yang kedua adalah program pendidikan juvana. Yang mana program ini adalah program pemulihan yang dikelolai juga oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Jabatan Penjara Malaysia JPM kepada murid yang mempunyai masalah moral di sekolah sehingga melibatkan hukuman mahkamah atau lebih dikenali sebagai pesalah juvana. Terdapat dua sekolah pemulihan yang berada di bawah program ini, iaitu Sekolah Henry Geni dan juga Sekolah Integriti. Yang mana sekolah-sekolah ini memberikan pendidikan formal kepada pesalah yang berumur di antara 15 hingga 21 tahun dengan kaedah pembelajaran dan pendidikan yang sistematik yang bertujuan untuk memupuk nilai-nilai murni dan memperbaiki akhlak mereka supaya mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Jadi program ini juga bertujuan untuk menimbulkan minat dan rasa ingin belajar supaya dapat menjamin masa depan mereka yang lebih baik. Kedua-dua sekolah ini mengkelaskan pelajar-pelajarnya mengikut tahap pencapaian akademik dan bukan mengikut umur pesalah. Jadi kelas-kelas yang ditawarkan dalam program ini ada 5. Yang pertama, kelas 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Kedua, kelas tingkatan 1 dan tingkatan 2. Yang ketiga, pra-SPM. Yang keempat, STPM. Dan yang kelima, SPM. Jadi, kelas-kelas ini berada di Sekolah Henry Geni dan Sekolah Integriti dan melibatkan semua murid. Walaupun pelajar sekolah Henry Geni dan sekolah Integriti sering didiskriminasi dan dipandang rendah oleh segolongan masyarakat, namun mereka juga mempunyai tekad dan semangat yang luar biasa. Ini kerana ia terbukti apabila banyak akhbar berita yang mengeluarkan dan berkongsi berita tentang kemajuan dan positiviti yang mereka peroleh. Jadi, sebagai contoh, pada keputusan SPM 2021, Sekolah Henry Geni Teluk Mas Melaka telah mencatatkan kecemerlangan apabila seramai 11 orang pelajar Sekolah Henry Geni Teluk Mas Melaka memperoleh keputusan cemerlang dengan sebanyak 2 pelajar memperoleh 7A, manakala 5 pelajar memperoleh 6A dan 4 pelajar memperoleh 5A. Berikut adalah contoh-contoh sekolah Henry Geni dan sekolah Integriti yang terdapat di Malaysia. Menurut laman web Kementerian Pendidikan Malaysia, tarikh kemaskini pada 7 Disember 2022 melaporkan bahawa terdapat 8 buah sekolah integriti, iaitu Sekolah Integriti Sungai Petani Kedah, Sekolah Integriti Kajang Selangor, Sekolah Integriti Marang Terengganu, Sekolah Integriti Keluang Johor, Sekolah Integriti Kota Kinabalu Sabah, Sekolah Integriti Kuching Sarawak, Sekolah Integriti Muar Johor dan Sekolah Integriti Bentong Pahang. Manakala, laman web juga melaporkan bahawa terdapat 4 sekolah Henry Geni yang terdapat di serata Malaysia, iaitu Sekolah Henry Geni Teluk Mas Melaka, Sekolah Henry Geni Keningau Sabah, Sekolah Henry Geni Kota Kinabalu Sabah dan Sekolah Henry Geni Puncak Borneo Sabah.
Okey, terima kasih kepada sahabat saya, Sal. Jadi, di sini saya akan menyambungkan perbincangan mengenai usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia. Iaitu yang ketiga adalah program pendidikan pemulihan. Program pendidikan pemulihan ini dijalankan supaya dapat memfokuskan kepada murid yang menghadapi masalah dalam penguasaan kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Program pendidikan pemulihan ini juga merujuk kepada murid-murid yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah dan kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa. Bagi murid yang lemah dari segi intelek dan kecergasan, mereka perlu mengikuti kelas khas pemulihan ini supaya tiada keciciran dari segi pembelajaran. Program ini juga adalah antara fokus ke arah membasmi masalah 3M yang termaktub di dalam PPP iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan. Yang mempunyai teras ketiga iaitu memperkasakan sekolah kebangsaan, teras keempat merapatkan jurang pendidikan. Jadi dapatlah disimpulkan di sini bahawa pendidikan pemulihan di Malaysia ialah untuk murid yang gagal menerima pelajaran dan mereka berkemungkinan mempunyai kecerdasan yang tinggi, sederhana dan rendah. Bagi mengelakkan mereka daripada tercicir di dalam pembelajaran. Seterusnya adalah program pendidikan khas. Ini adalah usaha keempat yang telah dijalankan oleh kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia. Program pendidikan khas ini dijalankan kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas termasuk golongan yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran serta masalah pembelajaran. Program ini mempunyai kurikulum khas sesuai dengan keperluan murid-murid khas. Program ini juga bagi menyediakan peluang pendidikan dan membantu perkembangan optimum individu. Antara jenis-jenis program yang telah dilancarkan oleh kerajaan iaitu antara hasil usaha kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia juga dengan mewujudkan sekolah pendidikan khas iaitu di bawah Jabatan Pendidikan Khas. Yang kedua, perkhidmatan khas murid bermasalah pendengaran dan penglihatan iaitu daripada peringkat rendah dan peringkat menengah. Selain itu, terdapat juga program inklusif yang ditadbir oleh JPN, Jabatan Pendidikan Negara, dan murid khas belajar bersama murid biasa, diajar oleh guru biasa dan dibantu oleh guru reses, iaitu guru pendidikan khas. Program ini juga dijalankan bertujuan supaya memberi taraf pendidikan yang sama seperti pelajar normal yang lain. Dia juga mendedahkan mendedahkan kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas ini kepada bidang kemahiran supaya dapat mencungkil bakat-bakat lain yang terpendam dalam diri mereka. Ini juga untuk membangkitkan perasaan memiliki dan dimiliki. Maka mereka tidak menjadikan mereka berasa lain daripada orang lain. Jadi ini adalah antara usaha kerajaan untuk menyamaratakan peluang pendidikan di Malaysia. Okey, seterusnya adalah usaha pihak kerajaan menerapkan integrasi nasional. Antara usaha yang kerajaan telah terapkan integrasi nasional dalam bidang pelajaran di Malaysia yang pertama ialah memperkenalkan rukun negara. Rukun negara telah dilancarkan pada 31 Ogos 1970. Ia adalah merupakan
ideologi kebangsaan negara kita. Ideologi kebangsaan adalah perlu bagi menimbulkan satu semangat dan identiti yang sama bertujuan memupuk muafakat dalam kalangan masyarakat yang pelbagai etnik. Kelima-lima prinsip ini bertujuan mewujudkan sebuah negara Malaysia yang bersatu padu serta sebuah masyarakat Malaysia yang adil, berdemokrasi dan progresif. Usaha pihak kerajaan menerapkan integrasi nasional. Yang kedua ialah dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 adalah berasaskan kepada Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Antara lain dasar pendidikan kebangsaan ini adalah untuk melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu, masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Antara langkah-langkah yang diambil bagi memenuhi matlamat dasar pendidikan kebangsaan dalam memupuk perpaduan dan integrasi nasional ialah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Hal ini bermaksud tidak kira kaum apa sebagai contoh kaum Cina, India, Kazakh atau Iban akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi atau interaksi antara mereka di sekolah. Okey, dan seterusnya menyediakan sukatan pelajaran yang seragam kandungannya untuk kesemua sekolah di Malaysia. Dan yang terakhir iaitu melaksanakan kegiatan co-curriculum. Usaha pihak kerajaan menerapkan integrasi nasional yang ketiga ialah bahasa kebangsaan. Bahasa memainkan peranan penting dalam proses memupuk perpaduan antara kaum. Justru itu, kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Mulai tahun 1970, bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Kerajaan juga telah menjalankan kempen untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dengan melancarkan gerakan Cintailah Bahasa Kita. Program ini dijalankan bagi memupuk semangat perpaduan antara kaum untuk mencintai bahasa Melayu. Seterusnya, usaha pihak sekolah menerapkan integrasi nasional. Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip rukun negara ke atas pelajar-pelajar di sekolah. Iaitu buku sekolah telah mempunyai rukun negara agar pelajar dapat merujuknya dengan mudah dan pihak sekolah juga menggalakkan pelajar supaya menghafal prinsip-prinsip rukun negara. Yang kedua adalah pihak sekolah melancarkan kempen, seminar dan kem motivasi yang berfokuskan perpaduan dan integrasi nasional. Hal ini dijalankan supaya pelajar dapat didedahkan dengan kepentingan perpaduan di negara kita yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum dan etnik. Hal ini adalah kerana pelajar dapat mengetahui tentang kepentingan dan integrasi nasional kepada negara dan mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah pihak sekolah mengadakan sambutan perayaan pelbagai kaum bagi hal ini dapat menimbulkan rasa hormat pelajar-pelajar kepada kaum-kaum lain serta dapat meningkatkan kesefahaman di antara pelajar-pelajar yang berlainan kaum. Sebagai contoh perayaan atau sambutan yang dijalankan di sekolah adalah sambutan bulan puasa, sambutan Tahun Baru Cina dan lain-lain. Okey, itu saja daripada saya.
seterusnya akan disambung oleh Nur binti Okey, Muhammad. baik. Seterusnya, salah satu usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam memupuk integrasi nasional di sekolah adalah pelaksanaan RIMUP. Rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun ringkasannya RIMUP adalah hasil ilham bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi pada tahun 1986. Ketika itu beliau menjadi Menteri Pelajaran Malaysia. Pada peringkat awal, pelaksanaan RIMUP ini tertumpu pada peringkat sekolah rendah dan merangkumi pelaksanaan aktiviti kurikulum serta sukan secara bersama oleh pelajar daripada pelbagai kaum. Namun penekanan ini tidak diberikan tentang kefahaman konsep aktiviti yang dijalankan. Oleh itu, di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ataupun PIPP, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggerakkan semula RIMUP ini dan memberikannya pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar dari sekolah yang terdiri daripada satu kaum untuk berinteraksi dengan pelbagai kaum yang lain dari sekolah yang lain. Okey, penglibatan masyarakat setempat, pentadbir sekolah, guru dan pelajar sekolah dalam kegiatan khas bersama telah memperkukuhkan lagi konsep RIMUP ini. Okey, program RIMUP ini mempunyai 3 komponen utama iaitu akademik, kurikulum dan sukan serta integrasi dan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan dalam 6 bidang berikut, iaitu aktiviti kecemerlangan, akademik, aktiviti kesukanan dan permainan, aktiviti kurikulum, aktiviti khidmat masyarakat, aktiviti meningkatkan patriotisme serta aktiviti melalui integrasi. Okey, baik, seterusnya kita lihat pula apakah contoh aktiviti-aktiviti RIMUP yang telah dijalankan di sekolah-sekolah. Di antaranya adalah seperti berikut. Menyaksikan你额头的伤口，你的不同，你犯的梦，谁说不你满身？现在黑夜中的无言与梦，荒漠的你吗？我把你放进上，刻在了我心上，脚不了。暖阳下的桥头旁。
bagaimanakah cara guru menangani cabaran integrasi nasional ini? Sebagai seorang pendidik, memainkan peranan yang dominan dalam merealisasikan aspirasi negara untuk mewujudkan perpaduan kaum. Guru ialah ejen keberkesanan pendidikan. Kejayaan dan keberhasilan guru terhadap tanggungjawab, kelengkapan keilmuan dan keluhuran peribadi disifatkan sebagai cabaran yang harus dihadapi dengan profesional. Berdasarkan garis panduan KPM dan PIPP, peranan guru sebagai pembina negara bangsa dan model insan dilaksanakan menerusi cara yang berikut. Yang pertama ialah memperkasakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu kita. Yang kedua ialah memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional. Dan yang ketiga ialah memupukkan kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa. Secara kesimpulannya di sini adalah dengan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan dan memupuk integrasi nasional di sekolah, ialah kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sebagai rakyat Malaysia, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan wujudnya masyarakat yang berbilang kaum ini di negara kita, seperti kaum Cina, Melayu, India, Kadazan dan sebagainya. Peribahasa ada mengatakan rambut sama hitam, hati lain-lain. Jelas menunjukkan walaupun manusia mempunyai warna rambut yang sama, tetapi sukma dan keinginan manusia adalah berbeza. Dengan mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat, barulah masyarakat yang harmoni dan mempunyai aspirasi yang sama dapat tercapai. Oleh yang demikian, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita hendaklah mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti kata peribahasa, bulat kerana pembentung, bulat kerana muafakat. Okey, itu saja pembentangan sedikit sebanyak perkongsian daripada kami. Kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.